Salam sejahtera kepada murid-murid yang dikasihi. Okey, kita masih lagi dalam tajuk wang. Untuk subtopik hari ini kita akan lihat bagaimana kita mengenal instrumen pembayaran. Okey, apa itu instrumen pembayaran? Okey, instrumen pembayaran ialah alat ataupun kaedah yang digunakan untuk membuat pembayaran kepada sesuatu barang yang dibeli atau perkhidmatan yang diterima. Okey, banyak kaedah-kaedah yang digunakan untuk membuat pembayaran. Banyak kaedah. Okey, yang famous sekali kita guna adalah wang tunai. Okey, yang pertama adalah wang tunai. Yang wang tunai ni memang seharian kita guna. Okey, kita gunakan wang tunai untuk buat apa? Contohnya beli tiket bas ataupun tiket wayang ataupun macam-macam lagi jenis tiket. Wang tunai juga digunakan untuk membayar bil, membeli barang dan selainnya. Okey, kita tengok wang kertas yang ada pada negara kita iaitu Malaysia. Okey, contohnya ni RM1. Ni RM10, RM20, RM50 dan RM100. Okey, ada tak lagi kaedah yang lain untuk membuat pembayaran? Kaedah lain untuk membuat pembayaran. Ya, ada. Okey, kita tengok sikit. Kaedah lain adalah kad debit, iaitu kad debit. Okey, kad debit ialah pembayaran menggunakan wang sendiri dalam bentuk kad. Wang dalam akaun simpanan akan ditolak apabila pembayaran dibuat. Contohnya membeli pakaian di pusat membeli belah, ataupun membayar petrol, ataupun membeli kasut di kedai kasut. Okey, banyak jenis kad debit yang dikeluarkan oleh bank-bank tertentu. Contohnya ni M-Bank. Kad debit dia bentuk dia macam ni. Okey. Yang warna hitam ni adalah Maybank. Okey, setiap bank akan mengeluarkan kad debit. Dia ada ciri-ciri dia tersendiri. Okey, kad debit ni kita menggunakan wang kita sendiri, wang kita yang ada dalam akaun bank. Okey, yang ada di dalam akaun bank. Okey, instrumen yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah kad prabayar. Selalunya kad prabayar ni digunakan untuk membayar tol, ataupun naik monorail ataupun LRT ataupun bas, mungkin ada bas. Okey, kad prabayar pengguna perlu mengisi jumlah nilai secara isian semula sebelum menerima ataupun membuat sesuatu perkhidmatan. Contohnya ini kad Touch 'n Go. Sebelum pengguna menggunakan kad Touch 'n Go ni, kita kena isi dahulu jumlah wang ke dalam kad prabayar ini. Mungkin RM10 ataupun RM100. Kita kena isi dulu baru kad ini boleh digunakan. Kalau tidak diisi, maka kad ini pun tidak akan boleh digunakan. Okey, yang seterusnya ialah kad kredit. Okey, kad kredit ni ialah bayaran menggunakan wang dari pihak bank ataupun pengeluar kad kredit dalam bentuk kad. Okey, kita dalam kad ni sebenarnya tak ada duit lagi. Kita pergi beli barang, duit tak ada, tapi bank tolong bayarkan dulu. Contohnya kita beli kasut. Kita beli kasut kepada satu kedai. Okey, kita beli kasut. Okey, kita bayar guna kad. Kita tak ada duit, tapi bank akan bayar dulu harga kasut tu. Okey. Jadi bila waktu kita akan bayar kepada bank? Okey, apabila cukup waktu tertentu kita akan bayar balik kepada pihak bank. Okey, kad kredit pun banyak dikeluarkan oleh bank-bank dalam negara. Contohnya ni Maybank. Maybank mengeluarkan warna macam gold macam ni. Ini M-Bank,
kad kredit M-Bank. Ini RHB Bank. Okey, seterusnya ialah cek. Okey, cek banyak digunakan dalam urusan contohnya derma ke, ataupun pembayaran untuk membeli produk yang banyak ataupun secara pukal. Okey, bayaran boleh menggunakan sama ada cek persendirian ataupun syarikat. Biasanya digunakan untuk membuat pembayaran atau membeli sesuatu melibatkan nilai yang besar. Okey, kita beli sesuatu barang yang nilai yang besar kan. Cek contohnya macam ni daripada Maybank Islamic. Bentuk dia macam ni, dia macam kertas saja, dikeluarkan oleh bank tertentu. Okey, yang kita sebutkan tadi adalah instrumen pembayaran yang memang masyhur yang selalu digunakan. Okey, ada lain instrumen pembayaran yang jenis lain. Okey, contohnya e-dompet ataupun e-wallet. Kita bayar menggunakan dompet elektronik. Kita membuat pembayaran menggunakan dompet elektronik. Dan yang lain juga adalah perbankan internet. Bayaran dilakukan secara dalam talian menggunakan internet. Dan yang seterusnya adalah wang pos, iaitu wang pos. Okey, bayaran kepada pihak tertentu melalui kepingan kertas yang mewakili nilai tertentu. Okey, contohnya kamu nak membuat pembayaran kepada pembeli. Jadi kamu pergi ke pejabat pos dulu untuk membeli wang pos ini, beli wang pos. Okey, kita bayar RM10 kepada pejabat pos dan pejabat pos akan keluarkan kertas seperti ini kan. Okey, awak membuat pembayaran menggunakan wang seperti ini. Kita bayar kepada penjual. Kita bayar. Okey, nanti dia akan tuntut di pejabat pos menggunakan kertas yang kita berikan kepada mereka. Okey, setakat ini saja berkaitan dengan tajuk instrumen pembayaran yang masyhur yang digunakan dalam seharian kita.